Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, bagaimana sekarang? Adakah suara saya jelas? Mohon maklumkan di ruang komen kalau jelas daripada mana. Cukup 10 tempat yang berbeza, kita akan teruskan. Lalu mohon sahabat-sahabat maklumkan adakah jelas dan jelas daripada mana. Kalau daripada Shah Alam mungkin boleh tulis jelas daripada Shah Alam. Kita nak tengok 10 tempat yang berbeza supaya saya tahu line saya dah elok. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semuanya telah elok. Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Lalu kata Tuan Haji Badrul, loud and clear daripada Shah Alam, terima kasih. Lalu bagaimana yang lain? Yang kedua, Kota Baru Kelantan, Yaya Lia. Lalu siapa lagi? Lagi 8 orang kita nak tengok. Lagi 8 orang daripada tempat yang berbeza. Daripada Melaka, Ummu Usamah. Yang keempat, Kuala Pilah. Daripada Kelantan 5, Puchong 6, Perak Tengah 7, Rawang Selangor 8, Kampung Pandan 9, daripada Zoo View 10. Alhamdulillah, daripada Kota Baru. Alhamdulillah, ada 10 tempat jelas. Saya harap insya-Allah adalah jelas. Mohon maaf di atas kesilapan teknikal sebentar tadi. Lalu alhamdulillah Allah telah permudahkan segalanya. Jom kita belajar daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada muka surat 118. Terima kasih kepada yang lain yang memberi maklum balas. Apa kata kita mulakan dengan perbetulkan dahulu niat kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang telah bantu share, yang telah bantu kongsi, dan juga yang telah bantu sebar dan tag rakan-rakan yang lain. Mohon kepada yang belum untuk lakukan, bantu untuk share, bantu untuk kongsi. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa'lam, pada muka surat 118. Mohon juga sahabat-sahabat catat. Terima kasih Habibah Abdul Aziz. Muka surat 118. Lalu apa kata Imam Nawawi? Kita dalam perbincangan takbiratul ihram. Lalu kita dah kongsikan semalam, takbiratul ihram itu adalah lebih kepada ucapan. Ianya adalah ucapan takbir. Takbiratul ihram bukanlah pergerakan mengangkat tangan. Adapun pergerakan mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Maka sebab itu kita nampak di sini bahawa takbiratul ihram adalah dengan sebutan, ianya rukun qauli, kena disebut. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, wa'lam annahu la yasihhu at-takbir wa la ghairuhu min al-adhkar hatta yatalaffadha bilisanihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakul lahu 'arid. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan takbir dan zikir-zikir lain di dalam solat tidak sah. Terutamanya adalah takbir, kerana ianya adalah rukun. Maka takbir, bahkan zikir-zikir yang lain, ianya tidak dikira sah, tidak dikira dilafazkan, sehinggalah dilafazkan dengan lidah dan didengar, sehinggalah dilafazkan dengan lidah. Sampai situ dulu. Maka daripada sini jelas kepada kita bahawa takbir adalah rukun qauli. Lalu sahabat-sahabat kena catatkan, takbir adalah rukun qauli. Rukun takbir bukanlah pergerakan mengangkat tangan. Lalu sebab itu Imam Nawawi tegaskan, selepas kita dah belajar lafaz takbir yang mana yang boleh, iaitu Allahu Akbar dan Allahul Akbar, maka kita dah belajar dah itu. Kemudian apa itu takbir?
Maka Imam Nawawi tegaskan tidak sah takbir itu dan juga tidak dikira zikir-zikir yang lain sehinggalah dilafazkan dengan lidah. Mesti disebut dengan lidah. Adakah mesti kena sebut dengan kuat? Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan sebut itu? Kata Imam Nawawi, sekurang-kurangnya bihaitsu yusmi'u nafsah idza lam yakul lahu 'arid. Ini sangat penting. Lalu kata Imam Nawawi, apakah yang dimaksudkan dengan kena lafazkan itu? Sebab banyak orang kata dia gerakkan bibir dia kata lafaz. Adakah itu dikira lafaz? Sekadar bergerak bibir, sekadar bergerak lidah, adakah itu dikira lafaz? Walaupun langsung tak dengar apa-apa. Lalu Imam Nawawi tegaskan bihaitsu, dengan cara yusmi'u nafsah idza lam yakul lahu 'arid. Dengan cara yusmi'u, boleh memperdengarkan ataupun boleh didengari oleh diri sendiri dengan syarat tidak ada penghalang pada waktu itu. Lalu kena faham poin ini. Okey, satu bahagian ada orang yang mana dia langsung tak gerakkan lidah dia. Maka dia langsung tak gerakkan lidah, maka itu kurang tepat. Kerana takbir itu rukun qauli, mestilah ada lafaz yang keluar, mestilah ada suara yang keluar. Okey. Lalu banyak mana suara tu nak keluar? Ada orang pula kerana dia nak lawan kipas, kerana dia nak lawan yang lain, maka dia takbir kuat-kuat walaupun dia sekadar makmum. Allahu Akbar. Lalu bagaimana yang nak kuat itu? Lalu kata Imam Nawawi ajar bihaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakul lahu 'arid. Itu kadar dia. Bihaitsu, dengan kadar, dengan cara. Yusmi'u, dia boleh memperdengarkan. Itu terjemah yang lebih tepat. Sebab yusmi'u adalah daripada bab if'al. Ianya bukanlah majhul. Kalau didengari, itu terjemahan kepada kata kerja yang majhul. Lalu mohon sahabat-sahabat tukarkan. Bihaitsu, dengan cara. Yusmi'u, dia boleh memperdengarkan. Dia nak memperdengarkan siapa? Adakah satu saf dia nak dengarkan? Ataupun imam dia nak dengarkan? Ataupun makmum belakang dia nak dengarkan? Cukup, kata Imam Nawawi, nafsahu, dirinya sahaja. Allahu Akbar. Dengar dirinya sahaja, bukan nak dengarkan orang lain. Dan dengar diri itu pun Imam Nawawi tekankan syarat waktu tak ada penghalang. Idza lam yakul lahu 'arid, jika tidak ada penghalang. Daripada bunyi kipas mungkin, daripada waktu itu dia ada masalah pendengaran mungkin, daripada bunyi bising mungkin. Jika tak ada penghalang, contohnya apakah maksud tak ada penghalang? Kata para ulama, bila contohnya dia berada bersendirian, dia seorang-seorang dalam bilik, tak ada bunyi bising yang lain, tak ada pada waktu itu bunyi kipas yang kuat, tak ada bunyi kenderaan yang kuat, tak ada bunyi orang sebelah dia yang angkat takbir dengan kuat. Itu maksud idza lam yakul lahu 'arid, bila tidak ada penghalang. Sebab itu kata Ibnu Allan, maksud daripada penghalang, telinga dia tak ada masalah pendengaran. Maksud daripada penghalang, tidak ada bunyi bising yang lain. Daripada kipas, daripada orang solat yang lain, daripada bunyi kenderaan, tak ada bunyi bising. Lalu daripada sini, apa yang kita belajar? Bahawa lafaz takbir itu, terutamanya takbiratul ihram, perlu untuk dilafazkan. Termasuklah rukun qauli yang lain. Surah Al-Fatihah, bacaan tahiyat dan juga selawat, ucapan salam, ianya perlu dilafazkan. Banyak mana perlu dilafazkan? Adakah sekadar bergerak lidah tanpa bunyi suara? Kata Imam Nawawi, tidak. Bihaitsu yusmi'u, dia boleh memperdengarkan. Dia nak dengarkan siapa? Adakah makmum sebelah dia? Tidak. Nafsahu, dirinya sendiri. Adakah kalau dia ada masalah pendengaran, maksudnya dia kena dengan suara yang kuat menjerit, ataupun contoh ada bunyi bising, maka pada waktu itu dia kena tinggikan suara. Kata Imam Nawawi, jangan salah faham, idza lam yakul lahu 'arid, jika tidak ada penghalang. Bererti contohnya bila saya seorang-seorang, tak ada bunyi kipas, tak ada bunyi makmum angkat takbir sebelah, tak ada bunyi apa-apa. Kadar mana yang kalau saya sebut, sebenarnya saya boleh dengar? Contoh, kita diam sebentar.
Allahu Akbar. Maka itu dah cukup. Kerana bila kita berdiam, tak ada bunyi bising, pendengaran kita pun tak ada gangguan, kadar itu dah cukup untuk takbir. Tak perlu lagi-lagi dalam solat jemaah kita angkat dengan kuat Allahu Akbar, lagi kuat daripada imam yang menggunakan mic. Maka kejap lagi kita akan belajar hukumnya adalah makruh. Maka jangan terlalu kuat. Cukup, kata Imam Nawawi, kadar yang kalaulah dia bersendirian, tak ada bunyi bising, tak ada masalah pada pendengaran, dia boleh dengar. Lalu banyak mana kadar itu? Sahabat cuba berada kat tempat yang sunyi, dan pada waktu itu kalaulah tak ada masalah pendengaran, cuba angkat takbir. Lalu janganlah langsung pada waktu itu tidak ada pergerakan bibir. Itu kurang tepat. Yang kedua, contohnya ada pergerakan bibir tapi langsung tak ada suara. Sekadar pergerakan bibir tak ada suara, itu pun kurang tepat. Yang ketiga, terlalu kuat Allahu Akbar, maka itu pun kurang tepat. Lalu di sini poin yang sangat penting yang kadang-kala kita terlepas pandang, iaitu kata Imam Nawawi, kena perdengarkan diri sendiri dengan syarat waktu itu tidak ada penghalang yang lain daripada pendengaran, daripada suara bising. Maka bagaimana? Maka kita cuba berada dalam satu ruang yang kosong, tak ada bunyi bising, tak ada bunyi apa-apa. Kadar mana yang kita boleh dengar ungkapan kita? Cukup Allahu Akbar. Itu dah dengar Allahu Akbar. Lalu jangan terlalu kuat dan jangan terlalu perlahan. Adakah sesiapa yang faham yang mana kadar yang Imam Nawawi telah sebutkan ini? Dan inilah pandangan yang benar daripada mazhab Syafi'i. Lalu kadang-kala ada orang yang takbir terlalu kuat, kadang-kala langsung tak dengar bunyi suara, ada yang kadang-kala bibirnya langsung tidak bergerak, padahal ini adalah rukun, perlu dijaga sebaik mungkin rukun tersebut. Adakah jelas? Lalu apakah kadarnya? Bihaitsu, kata Imam Nawawi, dengan cara yusmi'u, dia boleh memperdengarkan nafsahu, dirinya sendiri, idza lam yakun, apabila pada waktu itu tidak ada arid, penghalang. Apakah maksud penghalang? Daripada dia tidak ada masalah pendengaran dan tak ada bunyi bising yang lain. Kadang-kala dia hanya faham kena dengarkan diri sendiri, lalu dia tak dengar. Contoh, kalaulah contoh masjid lama pakai kipas yang macam exhaust, bukan macam exhaust, macam kipas kapal terbang tu, kipas yang besar, bunyi tu bising, lalu dia tak dengar dia punya takbir, dia menjerit, maka itu kurang tepat. Ataupun pada waktu itu kerana contoh makmum sebelah suara kuat, dia tak dengar dia punya takbir dan bacaan Fatihah, maka pada waktu itu dia meninggikan suara, itu kurang tepat. Lalu sekadar dia boleh dengarkan diri sendiri pada waktu dan ketika, tak ada bunyi bising, tak ada bunyi lain, kadar itu sekadar mencukupi. Walaupun waktu ada bunyi bising dia tak dengar, sebenarnya dah mencukupi. Itu maksud dia. Lalu bukanlah suruh dilawan bising tadi, bukanlah suruh dilawan suara kipas tadi, itu bukan maksud dia. Dengarkan diri sendiri pada waktu dan keadaan tak ada dengar suara lain. Kalaulah pada waktu dengar suara lain, walaupun dia dah ungkap tak dengar, tak mengapa, takbiratul ihram itu adalah sah. Lalu ini adalah penerangan yang sangat jelas daripada mazhab Syafi'i yang kadang-kala kita terlepas pandang. Okey, kata Imam Nawawi, hal ini telah kami jelaskan di awal kitab ini. Apabila seseorang itu bisu, dia tak dengar, dia bisu, dia tak boleh ungkapkan suara, ataupun pelat, maka dia tetap perlu menggerakkan bibir seboleh mungkin, dan di situ solatnya sah. Lalu kalaulah seseorang itu bisu, dia tak boleh bercakap, tak ada suara, maka gerakkanlah bibir dia, lidah dia seboleh mungkin, walaupun tak ada suara, kerana itu sahaja yang dia mampu buat, maka dikira pada waktu itu solatnya adalah sah. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, harrakahu biqadri ma yaqdir, ikut mampu dia, tak perlu pergerakan yang terlalu memaksa. Wa tasihhu salatuh, dan sah solatnya kerana pada waktu itu dia memang tidak mempunyai suara. Maka ini adalah jelas. Perenggan yang kedua, kata Imam Nawawi, selain itu takbiratul ihram
tidak sah dilakukan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Tak boleh kena menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar, tak boleh. Allah Maha Besar, tak boleh. Ataupun contohnya dalam bahasa Urdu, Allah sabse barahi, lalu tak boleh. Tak boleh menggunakan bahasa yang lain. Maka mestilah pada waktu itu menggunakan bahasa Arab, kata Imam Nawawi. Okey. Kata Imam Nawawi, kalaulah seseorang itu tidak faham bahasa Arab, sekiranya orang itu boleh mengucapkan dengan bahasa Arab, sedangkan bagi yang tidak faham, boleh menggunakan selain Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, liman qadara alaihi bil arabiyyah. Okey. Selain itu, takbiratul ihram tidak sah dilakukan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Selain bahasa Arab, sekiranya orang itu boleh mengucapkannya dengan bahasa Arab. Orang yang boleh ucap bahasa Arab, dia mesti kena guna bahasa Arab. Okey. Timbul persoalan, orang tu tak boleh sebut Allahu Akbar. Dia tak tahu bahasa Arab. Mungkin dia baru masuk Islam dan sebagainya. Sebab itu kata Imam Nawawi, sedangkan bagi yang tidak faham, maksudnya apa? Sebenarnya terjemahnya wa amma man la yaqdir, bukannya tak faham, dan ada pun orang yang tidak boleh. Lalu tidak faham itu kena gariskan. Faham itu terjemah yang kurang tepat. Lalu yang betulnya adalah sedangkan bagi orang yang tidak boleh, lalu kena tambahkan di atas faham itu boleh. Dia tak boleh kerana dia baru masuk Islam dan sebagainya. Lalu dia tak boleh bahasa Arab. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa amma man la yaqdir, dan ada pun orang yang tak boleh bahasa Arab, dia tak boleh sebut Allahu Akbar. Dia tak boleh. Daripada sudut dia tak sempat nak belajar, solat mesti dikerjakan kerana waktu akan habis. Kata Imam Nawawi, pada waktu dalam keadaan terdesak itu, boleh menggunakan selain bahasa Arab, namun dia wajib belajar mengucapkan takbir dalam bahasa Arab kemudiannya. Lalu, contohnya dia baru masuk Islam dalam ketika mana waktu maghrib. Dia baru masuk Islam. Lalu dia kena solat pada waktu itu, dan pada waktu itu basic-basic solat dia dah tahu daripada sudut, dan dia tak sempat untuk belajar lafaz Allahu Akbar, ataupun waktu Isya, ataupun apa jua waktu, dia tak sempat belajar sebutan Allahu Akbar. Maka pada waktu itu dia boleh guna bahasa dia, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa apa jua bahasa, dia boleh guna. Tetapi selepas itu dia wajib belajar. Lalu bagaimana kalau orang tu dia melewat-lewatkan belajar, melengah-lengahkan belajar? Kata Imam Nawawi, sekiranya dia tidak mahu belajar, ataupun termasuk tak mahu belajar, dia melengah-lengahkan, walhal dia ada banyak waktu, dia ada guru, dia ada kemudahan, tapi dia melewat-lewatkan, dia melengah-lengahkan. Kata Imam Nawawi, sekiranya dia tidak mahu belajar, maka solatnya tak sah, dan wajib dia mengqadakkan semua solat yang dilakukan sewaktu dia tidak mahu belajar tadi. Contohnya, dia melengah-lengahkan, dia ada waktu nak belajar, ada guru, tapi dia tak nak belajar, maka pada waktu itu solat itu dah tak sah. Dia kena qadakkan balik, dan dia kena ulangkan balik. Ketika mana dia ada peluang, ada ruang, ada masa, ada pembimbing, tetapi pada waktu itu dia tidak mahu belajar, maka pada waktu itu dia hendaklah qadakkan balik salat tersebut. Maka ini perenggan kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adakah takbiratul ihram ni boleh baca panjang? Allahu Akbar, boleh tak panjang? Ataupun mesti pendek? Allahu Akbar. Okey. Manakah yang tepat? Ini perbicaraan tentang adakah takbiratul ihram itu panjang ataupun pendek. Kita sebut takbiratul ihram, kita tak sebut takbir intiqalat. Daripada contohnya i'tidal kepada sujud, daripada sujud kepada nak berdiri semula. Takbir intiqalat, dia punya perbincangan dia pada waktu yang lain, Imam Nawawi akan bawakan. Di sini Imam Nawawi nak menjelaskan tentang takbiratul ihram.
boleh tak takbiratul ihram itu panjang ataupun mesti pendek? Kita akan nampak jelas pandangan Imam Nawawi nanti. Kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa pendapat yang benar dan yang terbaik yang dipilih adalah bacaan sebutan Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu tidak dibaca panjang. Jangan baca panjang. Dan di sini perlu para imam, kalau menjadi imam, ambil perhatian. Perlu sahabat-sahabat yang solat ambil perhatian. Jangan pada waktu itu panjangkan takbiratul ihram. Kerana kadang-kala niat tak masuk, lalu dia pun panjang. Allahu Akbar. Maka jangan. Maka Imam Nawawi tegaskan tidak panjang. Lalu banyak mana panjang boleh? Sekadar lafaz Allah yang hanya ada satu alif itu 2 harakat ataupun lebih sedikit tak mengapa. Allahu Akbar, itu sahaja. Takbiratul ihram tidak panjang, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itu ini poin yang ketiga. Kita dah belajar berapa kuat suara kena pada hari ini. Lalu sekadar boleh dengar diri sendiri pada waktu dan keadaan tak ada bunyi bising. Kadar itu sahaja. Allahu Akbar, mencukupi. Allahu Akbar, mencukupi. Itu kadar, itu perkongsian pertama. Yang kedua, mesti dalam bahasa Arab. Kita dah belajar. Yang ketiga ini masuk daripada sudut panjang dia, maka tidak boleh untuk panjang, kata Imam Nawawi, takbiratul ihram. Berbeza dengan takbir intiqalat, itu nanti kemudian. Takbir intiqalat adalah takbir perpindahan rukun daripada contohnya sujud i'tidal kepada sujud, daripada contohnya sujud kepada berdiri semula. Itu nanti perbincangan yang lain. Kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa pendapat yang benar dan dipilih adalah bacaan takbiratul ihram tidak dibaca panjang. Tidak boleh dibaca panjang. Maka bahkan dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menegaskan, maka la yajuzul mad, tidak boleh memanjangkan kecuali sekadar satu alif yang ada di antara huruf lam pada lafaz Allah dengan huruf ha yang ada pada lafaz Allah. Wala yukhrijuha, dan jangan dah lebihkan daripada itu an haddil iqtisad, daripada kadarnya, ilal ifrad, kepada kadar yang melampau. Jangan panjang. Jangan panjang. Imam pun kena beri perhatian, makmum pun kena beri perhatian, orang yang solat sendiri pun kena beri perhatian. Banyak kali kita nampak panjang. Kata Imam Nawawi, pendapat yang benar, kuat, yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, dan itulah dalil yang paling kuat, maka pada waktu itu jangan panjangkan akan takbiratul ihram. Jangan dipanjangkan. Okey. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, ini beliau nukilkan pendapat yang lain, tetapi itu sekadar nukilan, bukanlah untuk pada waktu itu diamalkan. Kata Imam Nawawi, pendapat yang kedua mengatakan takbiratul ihram boleh dibaca panjang. Boleh dibaca panjang sama macam takbir intiqalat, tetapi itu pendapat yang kedua. Pendapat yang paling benar, yang paling kuat adalah yang pertama tadi. Kata Imam Nawawi, beliau buat pilihan di sini. Yang benar, yang paling betul ialah pendapat pertama. Jangan panjang. Sekadar Allahu Akbar cukup. Ianya tidak dibaca panjang. Berbeza dengan takbir intiqalat. Berbeza dengan takbir intiqalat. Seterusnya kata Imam Nawawi, manakala menurut pendapat yang benar dan dipilih, takbir-takbir yang lain dianjurkan dibaca panjang sehingga sampai pada rukun selanjutnya, yang dipanggil takbir intiqalat. Takbir-takbir perpindahan daripada i'tidal kepada rukuk, daripada kepada contohnya rukuk, daripada i'tidal kepada sujud, daripada sujud kepada bangun daripada berdiri, maka pada waktu itu panjang. Kenapa? Sebab pada waktu itu tidak mahu ada sebarang pergerakan yang kosong daripada mengingati Allah. Tapi takbiratul ihram tak panjang. Dan kat sini nampak bezanya, takbiratul ihram pendek dan pada waktu itu takbir intiqalat adalah panjang. Nanti kita akan baca tentang takbir intiqalat kemudian. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkenaan tentang takbir intiqalat,
Pendapat lain mengatakan takbir intiqalat tak boleh dibaca panjang. Jika membaca suatu bacaan pendek dengan bacaan panjang atau sebaliknya, maka solat tidak batal namun berkurang keutamaan dan fadilatnya. Timbul persoalan. Lalu kalaulah tadi kita dah belajar takbiratul ihram pendek, sekadar lafaz satu alif itu sahaja, Allahu Akbar itu sahaja. Tetapi kalaulah contoh dibaca dengan panjang untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, adakah batal solat dia? Kata Imam Nawawi tak batal, cumanya dia menggunakan yang dia meninggalkan yang afdal. Sama juga takbir intiqalat, digalakkan panjang sampailah tiba pada rukun berikutnya. Tapi untuk takbir intiqalat dia buat pendek. Apa makna intiqalat? Intiqalat bahasa Arab maksudnya perpindahan. Takbir, ucapan Allahu Akbar. Lalu intiqalat perpindahan yang kita sebut tadi, daripada contohnya berdiri kepada rukuk. Bukankah itu perpindahan? Berdiri, rukuk. Daripada i'tidal, itu satu rukun, kepada pada waktu itu sujud. Bukankah itu satu perpindahan? Daripada sujud nak berdiri, bukankah itu perpindahan? Maka dipanggil intiqalat dalam bahasa Arab dan juga istilah fiqh. Takbir ketika mana nak berpindah daripada satu posisi kepada satu posisi. Maka takbir intiqalat, maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad digalakkan panjang. Tetapi dia pergi baca pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah batal? Kata Imam Nawawi tak batal. Di tempat yang pendek kalau dipanjangkan, tak batal. Di tempat yang panjang dipendekkan, tidak batal. Cumanya pada waktu itu dia meninggalkan yang afdal. Seterusnya kata Imam Nawawi, di samping itu perlu juga diketahui bahawa hendaklah dibaca dengan mad, yakni panjang, selepas huruf lam pada lafaz Allah dan tidak dibaca panjang pada selain daripadanya. Maka pada waktu itu yang panjang hanya lafaz Allahu Akbar. Jangan panjangkan ba. Allahu Akbar. Jangan. Yang panjang hanya lafaz Allahu sahaja. Allah yang lam itu sahaja dipanjangkan. Ba tak panjang. Pada waktu itu ha baris depan tak panjang. Allah hamzah itu tak panjang. Sebab itu kata Imam Nawawi, yang dibaca dengan mad adalah pada waktu itu sekadar lafaz lam tadi, Allahu Akbar sahaja. Lalu hari ini kita baca tak banyak kerana tadi pun kita mula lewat kerana ada sedikit masalah pada gangguan. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mana telah menaja akan kitab-kitab untuk digunakan bersama dengan para pelajar tahfiz nanti pada 20 Ramadan nanti. Terima kasih. Namun kalaulah masih ada sahabat-sahabat yang ingin pada waktu itu untuk membuat penajaan penajaan masih berbuka sehinggalah nisfu Sya'ban nanti, iaitu hari Ahad ini. Lalu kalaulah pada sahabat yang ingin masih lagi untuk menaja satu buku untuk program Nuzul Al-Quran nanti berharga RM23 untuk, kerana ini buku baru Al-Fadil Ustaz Hazri, beliau kumpulkan pada waktu itu tajaan untuk diberikan kepada para pelajar, barulah beliau print. Bukannya buku tu dah ada, lalu buku tu akan diprint ikut kadar sumbangan yang kita berjaya kumpulkan nanti. Lalu kalaulah pada sahabat contohnya masih ada yang lagi ingin menaja, maka dialu-alukan. Kemudian yang kedua, kepada para sahabat yang mana telah membuat pembelian kitab yang akan digunakan pada bulan Ramadan, maka insya-Allah akan diposkan pada 1 hari bulan 4. Dan kalaulah ada para sahabat yang masih lagi ingin untuk membuat pembelian, digalakkan juga sebelum daripada hari Ahad ini. Hari Ahad ini last, supaya kita boleh kumpulkan order dan kita boleh pada waktu itu postkan dan sebagainya. Lalu kalau ada program-program kita semuanya adalah percuma, cumanya kalau ada yang nak buat rujukan, maka boleh untuk dapatkan kitab-kitab seperti mana yang ada di link di ruang komen. Maka kalaulah yang contohnya kitab Al-Azkar, masih lagi kebanyakannya saya rasa dah ada, tapi kalaulah masih lagi ada yang belum ada, tapi dia seronok untuk ada sebagai rujukan, kerana ini program setiap hari yang kita buat, maka dia nak ada rujukan, nak tulis nota, nak jadikan rujukan,
maka pada waktu itu boleh sahaja untuk dirujuk, boleh sahaja membuat pembelian pada link yang disertakan di ruang komen. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Lalu minta maaf tak baca banyak kerana bila tiba pada perbincangan fiqh, walaupun ini bukanlah fiqh sangat, ini benda yang basic, tapi Imam Nawawi nak tegaskan juga supaya kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Lalu terima kasih kepada semua. Kita jumpa malam ni tak ada program maghrib. Kita jumpa esok jam 8 pagi insya-Allah dalam Hayati Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.